Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai, dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Saya dah pesan banyak kali, ada pengumuman-pengumuman yang akan berlaku. Dan juga jika ada gangguan pada siaran ini, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga habis gangguan itu kita sambung. Dan juga pastikan anda tonton dua live saya 2 hari berturut-turut, semalam dan sehari sebelum tu, berhubung dengan dua faktor yang adalah punca utama ringgit kita dan ekonomi kita. Bukan hanya teruk, sebenarnya dia mencatatkan prestasi terburuk di rantau ini dan terburuk dalam sejarah negara lebih 3 dekad. Okay, so saya dah beri penjelasan. Anda scroll ke bawah, anda rujuk dua live yang lepas. Now, ada banyak soalan baru yang masuk, ya, orang tanya, dan saya akan jawabnya dalam berperingkat sebab ada satu soalan berkaitan juga dengan ringgit yang saya akan jelaskan dalam live seterusnya. Tetapi saya terpanggil untuk menjelaskan satu perkara berkaitan dengan kenyataan Anwar yang dibuat hari ini kot. Hari inilah 25 hari bulan Ahad, ya. So, dalam satu kenyataan, Anwar berkata, jangan babak harga minyak turun ni, jangan serang kerajaan berdasarkan satu kenyataan atau janji yang dibuat 20 tahun lepas, ya. Ingat tak janjinya? Dia lebih kurang macam ni lah. Hari ini menang bukan 24 bukan berapa bulan, bukan berapa minggu, bukan berapa hari, dalam 24 jam minyak turun. Ingat kan? Okey, kenyataan Anwar ni ada dua kesilapan utama. Pertama, ini bukan kenyataan 20 tahun lepas. Ini kenyataan bertahun-tahun, sejak 20 tahun lepas, ya. Banyak kali diulangi dalam ceramah-ceramah, dalam kenyataan-kenyataan, banyak kali diulangi tahun demi tahun. So, di situ pun dah silap, dan mustahil Anwar tidak tahu, okey, apa yang dia sendiri telah lakukan, ya. Yang kedua, janji ini diulangi selepas Kongres PKR pada 17 Julai 2022, sebelum pilihan raya umum ke-15, iaitu 4 bulan sebelum pilihan raya umum ke-15. Dan Anwar berkata, dulu masa PH mentadbir negara, janji ini tidak dapat ditepati kerana dia bukan Perdana Menteri. So, dia kata, insya-Allah kalau PH menang, harga minyak akan turun. Hari ini menang, esok turun. So, untuk memberitahu, ya, bahawa ini adalah kenyataan 20 tahun lepas, itu satu penipuan yang jelas. Now, banyak contoh penipuan-penipuan Anwar. Tapi kita sekarang cuba berbaik sangka, dan kita nak bekerjasama untuk memberi cadangan, ya, konstruktif demi rakyat. Itu yang telah saya lakukan sekarang. Sebab saya berterus terang, pembangkang tidak bersedia untuk mentadbir negara kerana mereka terlalu sibuk. Ada 2-3, ya, dalam satu contohnya, dia orang kemaruk nak jadi Perdana Menteri, ya. So, I don't think they are ready. So, bagi saya, disebabkan masalah itu, sekarang dah jadi kes 2x5, 5x2 lah. Of course, PAS ni tidak ada cacat celanya yang saya lihat sekarang, tapi mereka terpaksa juga kerjasama dengan Bersatu. Ada masalah kat situ. Kemudian dia ni nak jadi Perdana Menteri, dia tu nak jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam pada kita nak cuba bekerjasama, memberi pandangan konstruktif, ya, how are we going to pertahan kerajaan ni apabila kenyataan penipuan sebegini dilakukan? Saya rasa kalau tengok media sosial, semua orang tahu ini penipuan. So why do it? Mengapa buat? Ya?
Dan jangan guna alasan ini banyak kali digunakan alasan sekarang pun bukannya kerajaan PH, kita kerjasama dengan Barisan Nasional, jadi kita terpaksa kompromi. Banyak alasan ini sedang digunakan. Jika anda guna alasan baru bahawa ini adalah kerajaan bersama BN dan kita terpaksa berkompromi, maknanya anda secara tidak langsung sedang mengaku satu lagi penipuan yang dilakukan oleh PH sebelum PRU15, iaitu jika kita menang. Sebab PH dari awal dah tahu dia tidak mungkin akan menang dan tubuh kerajaan dengan sendirinya. Dulu dia berjaya sebab dia ada Tun Mahathir dan Bersatu, dan dia ada undi Melayu tambahan. Masa dia masuk pilihan raya, dia tahu dia tidak boleh bentuk kerajaan dengan sendirinya. Dia terpaksa kerjasama dengan parti lain. Maknanya dia dah rancang, esok kita menang, kita walaupun tak dapat majoriti, kita kerjasama dengan parti lain, kemudian kita beritahu pengikut kita, kita tak dapat laksanakan kerana kita kena bincang dengan Barisan Nasional sebagai contoh. Ya, maknanya dah tipu penyokong. So terus teranglah, kerajaan ni di bawah kawalan Anwar, ya, dan juga DAP secara am. Ya, I'm not saying ini ada orang kata DAP lah pengaruh dia, itu saya tak nak masuk, tapi dikawal ya oleh Anwar. Saya tidak fikir ada orang dalam UMNO yang akan bangkang jika harga minyak diturunkan. Dan satu lagi penipuan sebelum PRU15 adalah, kalau menang, Lim Guan Eng kata, tak silap saya, anyway pemimpin DAP, tol, tidak perlu bayar tol, ya, North South Highway. Mereka akan tipu apa sahaja hanya untuk menang dulu. Kemudian anda lihat semuanya tidak ditepati janji-janji kan. So where is the free toll? Mana free toll? Mereka akan senyap. So saya rasa kenyataan-kenyataan sebegini tak harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, kerana ianya adalah ibarat mengaibkan diri sendiri, mengaibkan kerajaan tu sendiri. Tak guna buat kenyataan tu. Kalau tidak dapat ditunaikan janji nak turunkan harga minyak, just diam sahaja, tak perlu buat kenyataan. Sebab kita nak bergerak ke depan. Kita nak fikir sekarang macam mana nak pulihkan ringgit, macam mana nak tingkatkan ekonomi, nak fikirkan cadangan-cadangan yang hendak diberikan kepada kerajaan. 2 cadangan sudah saya berikan dalam 2 live yang lepas, ya. So why keluar kenyataan macam ni? Sebab ini kenyataan penipuan yang terang-terang, semua orang nampak. So I think penasihat-penasihat Perdana Menteri pun perlu diubah. Sebab kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dibuat ni, nampaknya nasihat yang salah diberikan. Mungkin ada orang berpendapat sebut macam ni orang boleh lupa. Orang tak boleh lupa. Bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali, bertahun-tahun duk cerita hari ni menang, esok minyak turun. Termasuk 4 bulan sebelum PRU15. Saya nak ingatkan Anwar Ibrahim. So itu sahajalah nasihat dari saya, ya. Jangan elak buat kenyataan yang sama ada mengelirukan atau bersifat penipuan. Fokus kat ekonomi rakyat, ringgit, ya, bawa masuk pelabur, itu saja, ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.